Assalamualaikum Sobat Sejahtera. Nama saya Nova Izzati Wasaat. Nama saya Elviana Lin Janis. Boleh panggil Bibi. Okay, kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan tentang bidang keibubapaan. Okay, seperti yang kita tahu, bidang keibubapaan ini merupakan satu bidang ilmu yang perlu dikuasai oleh ibu bapa untuk membesarkan anak-anak mereka. Okay, keibubapaan ini dapat didefinisikan sebagai cara mendidik anak-anak dari segi aspek tanggungjawab, penyelesaian keperluan asas, kawalan komunikasi, gerak balas ibu bapa terhadap tingkah laku anak-anak, bagian rangsangan daripada ibu bapa dan perkara yang berkaitan dengan ganjaran dan hukuman. Oke, kita teruskan lagi dengan program keibubapaan ataupun parenting course. Terdapat 4 objektif, yaitu yang pertama, mendorong ibu bapa menjadikan keluarga sebagai institusi terpenting ke arah keutuhan masyarakat. Yang kedua, menyadarkan ibu bapa akan peranan dan tanggung jawab mereka terhadap sosial dan akademik anak. Yang ketiga, membuka minda ibu bapa tentang maklumat-maklumat akan cabaran semasa dalam mendidik anak-anak pada masa kini. Yang keempat dan yang terakhir, ibu bapa dapat memperoleh kaedah-kaedah untuk membina keluarga bahagia dan memahami ciri-ciri keluarga cemerlang. Okay, dalam bidang keibubapaan ini kami akan membentangkan tentang kemahiran ibu bapa yang boleh dikatakan amat penting dalam sekiranya ibu bapa tu ingin membesarkan anak-anak mereka menjadi insan yang berjaya dan insan yang cemerlang. Okay, antara kemahiran ibu bapa yang akan kami bentangkan ini adalah terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, komunikasi berkesan, yang kedua, gaya kepimpinan ibu bapa, dan yang ketiga, komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Itu saya serahkan kepada Eileen untuk membentangkan surat yang pertama, iaitu komunikasi berkesan. Sila saksikan. Keibubapaan ini. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian maklumat daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Menurut Berdebel K dan Berdebel R 2004 dan Herbert dan Berker 2001 telah mendefinisikan komunikasi sebagai proses membentuk dan berkongsi makna, perasaan dan idea dalam ucapan, interaksi kumpulan bertulis atau ucapan awan. Proses komunikasi biasanya melibatkan individu dan interaksi mereka dengan unsur-unsur konteks message, saluran bunyi, bising, dan maklum balas digunakan pakai. Terdapat 3 jenis komunikasi, iaitu komunikasi verbal atau lisan, komunikasi non-verbal atau bukan lisan, dan komunikasi tertulis. Menurut Abdullah Hassan dan Ainomot 2001, komunikasi lisan bermaksud sebarang komunikasi yang disampaikan kepada pendengar dan menggunakan bahasa pertuturan. Contohnya berceramah, berpidato, pengucapan umum, temu ramah dan sebagainya. Menurut tokoh yang sama, komunikasi bukan lisan boleh diartikan sebagai sebaran komunikasi yang disampaikan kepada pendengar tanpa melibatkan bahasa pertuturan atau melalui isyarat. Contohnya tulisan, simbol, cara pemakaian, ekspresi muka, pandangan mata, gerak-gerik anggota tubuh, nada suara, dan lain-lain. Bagi komunikasi tertulis adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai tanda, simbol, gambar, dan tipografi. Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak ataupun ditulis dengan tulisan tangan. Komunikasi tertulis ini sangat penting untuk membincangkan informasi yang rumit seperti statistik dan data-data penting lain yang tidak mudah untuk disampaikan melalui pidato atau dialog. Komunikasi tertulis ini
membolehkan informasi dicatat sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan di kemudian hari, dan hasil daripada komunikasi tertulis ini juga dapat dibahas berulang kali. Ia juga dikenali sebagai komunikasi visual atau visual communication. Komunikasi berkesan dengan anak. Kebanyakan ibu bapa sering merasakan diri mereka lebih tahu segala hingga menyebabkan berlaku beberapa perkara seperti mereka lebih banyak berbicara daripada mendengar. Mereka juga merasa tahu lebih banyak daripada anak dan cenderung memberi arahan dan nasihat saja. Mereka tidak berusaha untuk mendengar dulu apa yang sebenarnya terjadi dan yang dialami oleh anak. Selain itu, mereka juga tidak memberi kesempatan agar anak mengemukakan pendapat mereka, dan mereka ibu bapa juga tidak dapat menerima dan memahami masalah yang dialami oleh anak. Mereka juga sangat cepat berputus asa dan marah kerana tidak dapat mengawal tingkah laku anak mereka. Sekarang ialah kaedah komunikasi berkesan yang betul dengan anak. Ibu bapa perlu menerima dan memahami perasaan anak apabila mereka menghadapi sesuatu situasi, sama ada sedih, gembira, marah, sakit hati dan sebagainya. Mereka juga perlu menjadi pendengar yang setia supaya remaja akan ingin meluahkan masalah mereka kepada ibu bapa. Ibu bapa juga perlu memberikan nasihat yang dapat membantukan anak mereka untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Ibu bapa juga perlu mengenal pasti kemampuan dan kelebihan yang dimiliki ketika berbicara dengan anak mereka. Mereka juga perlu membaiki kelemahan atau kekurangan yang dirasakan tidak sesuai digunakan apabila berinteraksi dengan anak mereka. Dan akhirnya ialah ibu bapa juga perlu cuba meningkatkan kemahiran dan kelebihan berkomunikasi dengan menghadiri kursus yang berkaitan dengan keibubaan dan cara berkomunikasi dengan berkesan untuk menutupi kekurangan diri. Terdapat kaedah lain ialah pertama, ibu bapa perlu memahami perasaan anak mereka. Masalah dalam berkomunikasi dengan anak-anak sering terjadi disebabkan ibu bapa kurang memahami perasaan anak. Oleh itu, untuk mendapat komunikasi yang lebih efektif, ibu bapa perlu meningkatkan kemampuan mereka dan mencuba memahami perasaan anak sebagai lawan dan kawan berbicara. Selain itu ialah ibu bapa juga perlu mengetahui perasaan apa yang sering menimpa anak-anak. Kanak-kanak selalu akan mengalami perasaan berkaitan dengan perasaan seperti perasaan yang berunsur negatif. Contohnya marah, kesal, bosan, bingung, kecewa, merasa tidak atau kurang mendapat perhatian, ragu-ragu, tidak selesa, serta merasakan kurang kasih sayang, terutamanya daripada ibu bapa atau orang yang terdekat dengan remaja tersebut. Kedua ialah perasaan yang berunsur baik atau positif. Contohnya berani, puas, yakin pada kemampuan
gembira, berminat, bangga, dan hebat dan rajin. Sekarang ialah contoh yang salah dalam berkomunikasi dengan anak. Bukan mudah berkomunikasi dengan anak yang sedang meluahkan perasaan seperti marah dan mengamuk. Anak akan mudah menunjukkan ekspresi wajah jika dia tidak suka atau marah. Anak begini, jika ibu bapa tidak dapat membantu anak untuk mengatasi kemarahannya, dia akan belajar cara mengekspresi perasaan dengan cara yang salah. Ramai di antara kita mengambil jalan mudah dengan memarahi semula anak yang sedang marah atau mengamuk. Seperti, kenapa nak marah-marah ini? Kalau nak apa-apa, cakap elok-elok. Kan ibu dah cakap, kalau nak ikut ibu, jangan nangis-nangis. Lain kali tak payah ikut. Contoh yang betul ialah, contohnya ibu membawa anak ke sebuah padang permainan. Tiba masa untuk pulang, anak tidak mampu kerana belum puas main. Ibu, Nina tak nak balik. Nina nak main lagi. Sekarang, sebagai ibu, dia perlu dengar dahulu luahan anak. Jangan terus tarik dia keluar dari padang, duduk sama tinggi dengan anak dan biarkan dia beberapa ketika. Langkah kedua ialah ibu boleh mengulang semula ketidakpuasan hati anak. Nina nak main lagi ya. Nina suka pada permainan ini. Pada tahap ini, anak akan mula tenang kerana kita dikatakan sudah mula memahami perasaannya. Oh, ibu tahu aku suka main di sini. Dan langkah terakhir ialah ibu apabila anak sudah tenang, barulah ibu memainkan peranannya untuk mengajak pulang. Ibu pun suka sangat main di sini. Ada buai, ada congkak-congkik, tapi sekarang tak nak balik. Esok ibu bawa Nina datang sini lagi ya. Okey, sekarang akan diteruskan oleh rakan saya Fabiza yang tentang tajuk gaya kepimpinan ibu dan kepimpinan ibu bapa. Hai, kembali lagi bersama saya. Okey, seperti yang kita seperti yang saya cakapkan tadi, ibu bapa ini merupakan cara untuk mendidik anak-anak. Ibu bapa ini juga merupakan cara gaya kemahiran dan keterampilan untuk menjadi seorang ibu bapa kepada anak-anak anda. Okey, secara umumnya gaya kepimpinan ibu bapa ni dapat didefinisikan sebagai kaedah atau cara ibu bapa dalam membesarkan anak-anak. Oleh itu, gaya kepimpinan ibu bapa merupakan salah satu aspek yang penting dalam mempengaruhi kesejahteraan hidup anak-anak. Menurut rasa dalam tahun 2010, gaya kepimpinan ibu bapa mempunyai berkaitan yang kuat dengan pembentukan kendiri anak-anak. Ini termasuk dari segi pencapaian akademik, cara anak-anak menyelesaikan masalah, tingkah laku berisiko, kesihatan mental, penghargaan kendiri dan kemurungan. Gaya kepimpinan yang akan saya bentangkan ini adalah berasaskan daripada model Baumrind pada tahun 1971. Dalam model Baumrind ini disebut 3 jenis gaya kepimpinan ibu bapa, iaitu gaya autoritatif, authoritarian dan gaya permisif. Bahasa mudah untuk memahamkan anda semua. Gaya autoritatif ni boleh diertikan sebagai gaya berunding. Authoritarian ialah gaya kuku besi dan gaya permisif ialah gaya bebas. Okey, marilah kita tengok kepada gaya kepimpinan yang pertama, iaitu gaya autoritatif ataupun gaya berunding. Okey,
Di sini saya akan sebutkan 4 ciri yang mewakili ciri-ciri ibu bapa yang mengamalkan gaya kepimpinan otoritatif ini. Okey, ciri yang pertama ialah ibu bapa yang mengamalkan gaya ini akan mempunyai tahap kawalan dan tahap tanggungjawab yang seimbang. Ini bermaksud ibu bapa ini akan sentiasa melibatkan diri bersama dengan anak-anak dan mereka akan mengetahui segala yang dilakukan dan perkembangan yang berlaku di dalam kehidupan harian anak-anak mereka sama ada di sekolah maupun di rumah. Okey, dan yang kedua, mereka ni akan mempunyai sifat rasional, demokratik dan toleransi dalam diri mereka. Jadi ibu bapa ni mereka akan bersedia untuk mendengar dan menerima pandangan anak-anak mereka terhadap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri. Dan sikap toleransi dalam diri ibu bapa ni boleh membuatkan macam contoh sekiranya berlaku sebarang masalah di dalam rumah, ibu bapa ni akan bertoleransi dengan anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ibu bapa yang mengamalkan gaya otoritatif ini cenderung untuk menggunakan prinsip give and take sebagai prinsip utama dalam membesarkan anak-anak mereka. Prinsip give and take ni kita boleh tafsirkan sebagai prinsip yang melibatkan perbincangan yang di antara anak-anak dan juga ibu bapa. Dan yang keempat ialah ketegasan diimbangi dengan kesediaan dengan pandangan anak-anak. Oleh itu, marilah kita tengok kepada ciri-ciri anak yang dilahirkan berasaskan daripada gaya kepimpinan otoritatif ini. Okey, antara ciri-ciri anak yang dilahirkan itu ialah mereka ni berfikiran positif, aktif, bersosial, bertanggungjawab, kompeten, berdikari, bijak dalam mengawal tingkah laku, berkeyakinan tinggi dan berani meluahkan pendapat. Kita boleh membuat kesimpulan bahawa anak-anak yang dilahirkan ini mempunyai sikap positif dalam diri mereka, iaitu seperti berani dan yakin dengan diri mereka sendiri. Dan ini akan membuatkan mereka mampu untuk hidup, mampu untuk survive di masa hadapan kerana mereka tahu cara untuk berhadapan dengan masalah dan berhadapan dengan orang ramai. Okey, kemudian kita akan beranjak kepada gaya kepimpinan yang kedua, iaitu gaya authoritarian atau dengan bahasa mudahnya gaya kekuasaan. Okey, gaya authoritarian ini saya akan menyebutkan 6 ciri yang mewakili ciri-ciri ibu bapa yang mengamalkan gaya authoritarian dalam membesarkan anak-anak mereka. Ciri yang pertama ialah ibu bapa ini mempunyai tahap kawalan yang tinggi. Ini bermaksud mereka ini mempraktikkan pendekatan kawalan, hukuman dan juga peraturan yang ketat. Okay. Ini bermaksud anak-anak mereka ni tidak digunakan langsung membantah atau membetulkan segala peraturan atau hukuman dan segala tindakan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka itu sendiri. Dan yang kedua, ibu bapa ini mempunyai tahap tanggungjawab yang sangat rendah. Ini bermaksud ibu bapa ini tidak akan selalu bersama-sama dengan anak mereka. Jadi dengan arti kata lain, ibu bapa ni lebih mementingkan pekerjaan berbanding dengan anak mereka di rumah. Dan yang ketiga, ibu bapa yang mengamalkan gaya authoritarian ini tidak akan memberi sebarang kebebasan kepada anak mereka. Dan ini boleh kita bayangkan yang anak-anak ini akan terikat dengan arahan ibu bapa mereka. Apabila anak-anak itu terlalu terikat dengan arahan ibu bapa, mereka akan mengikut segala arahan itu tanpa berfikir tentang kebaikan atau keburukan yang akan mereka dapat sekiranya mereka mengikut segala peraturan atau arahan yang diberi atau yang diarahkan oleh ibu bapa mereka itu sendiri. Dan yang keempat, ibu bapa yang mengamalkan gaya kepimpinan ni, kita melihat mereka ni secara umumnya akan menunjuk kuasa mereka. Ini bermaksud ibu bapa ini hanya mereka yang boleh membuat apa-apa sahaja keputusan dan tindakan yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Dan ini maksud ibu bapa ini akan menyuruh anak mereka melakukan perintah atau arahan tanpa mengambil kira pandangan anak-anak terhadap keputusan mereka itu.
Dan yang kelima, ibu bapa ini akan meletakkan satu jangkaan tinggi dalam diri anak, terhadap diri anak-anak mereka. Sebagai contoh, mereka akan meletakkan satu jangkaan yang tinggi dalam pencapaian akademik anak-anak. Contoh situasi peperiksaan UPSR. Terdapat sebilangan ibu bapa yang meletakkan bahawa anak-anak mereka ni mampu untuk memperolehi anak A. Tapi sekiranya anak-anak mereka tu tidak mampu untuk memperolehi anak A, akan berlaku diskriminasi kerana mereka beranggapan anak-anak mereka ni sudah gagal ataupun telah mengecewakan mereka kerana tidak mampu mencapai jangkaan yang telah ditetapkan oleh mereka itu sendiri. Dan yang terakhir ialah hukuman. Hukuman ni bermaksud hukuman fizikal yang dilakukan secara berlebihan, dan ibu bapa yang melakukan hukuman ni cenderung untuk menegakkan disiplin berbanding mengajar anak-anak bagaimana untuk bersikap dengan betul. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada ciri-ciri anak yang dibentuk melalui gaya kepimpinan otoriter ini. Okay, antara ciri-ciri tersebut ialah anak-anak ini akan mempunyai fikiran negatif dan bersikap agresif. Sikap agresif ini terbentuk akibat daripada hukuman fizikal yang dilakukan secara berlebihan. Seperti yang kita tahu, hukuman fizikal yang agresif dan juga berlebihan mampu ataupun akan mewujudkan insan yang bersikap memberontak dan bersikap agresif. Dan oleh itu, anak-anak ini akan bersikap agresif di luar dan bukan di rumah, kerana di rumah mereka akan takut dengan ibu bapa, tapi di luar mereka akan menunjukkan sikap agresif tersebut. Dan yang ketiga, anak-anak ini mempunyai kemahiran sosial yang lemah. Ini maksud anak-anak ini akan menjadi seorang yang pendiam dan seorang yang pemalu. Hal ini kerana segala kemahiran sosial ini telah dipantau dan dikawal ketat oleh ibu bapa. Semua ini berpunca daripada ibu bapa yang terlalu menjaga maruah dan air muka mereka, dan ini telah menyebabkan anak-anak ini tidak mampu untuk mempelajari kemahiran sosial yang betul. Sebagai contoh, mereka tidak tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang di sekeliling mereka. Okay, dan yang keempat, anak-anak ini mempunyai konsep kendiri yang lemah. Seperti yang kita tahu, konsep kendiri ini bermaksud kita meletakkan pandangan kita terhadap diri kita sendiri, kan? Jadi anak-anak ini akan membuat satu pandangan yang buruk terhadap diri mereka sehingga membuatkan mereka tidak yakin dengan diri sendiri, dan itu awalnya tidak baik, kerana insan yang cemerlang bukan insan yang yakin dengan diri mereka, dan sekiranya mereka tidak yakin, mereka akan ditindas oleh orang di sekeliling. Dan yang kelima, anak-anak ini kurang motivasi dalam diri mereka. Hal ini kerana ibu bapa yang mengamalkan gaya otoriter ini akan meletakkan satu tekanan berbanding memberi motivasi untuk menggalakkan anak-anak itu bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Dan ibu bapa yang mengamalkan gaya ini juga tidak mendedahkan anak-anak ini dengan bidang sukan. Mereka ni hanya tahu mendedahkan bidang akademik kerana mereka beranggapan bidang akademik ni lebih penting dari bidang sukan, dan ini akan membuatkan anak itu menjadi pasif dalam bidang sukan. Dan yang terakhir ialah anak-anak ini yang mempunyai simptom panik seperti cemas, bimbang dan khawatir. Sejujurnya, simptom panik ini akan bertukar menjadi simptom kemurungan sekiranya anak itu tidak mampu mencapai jangkaan yang telah ditetapkan oleh ibu bapa mereka. Ini kerana mereka ni beranggapan mereka telah gagal dan telah mengecewakan ibu bapa mereka sendiri, dan itu mampu membuatkan anak itu menjadi murung
dan kemungkinan akan meragut nyawa mereka sendiri. Okey, kemudian kita akan beralih kepada gaya kepemimpinan yang ketiga dan yang terakhir ialah gaya permisif ataupun gaya bebas. Okey, terdapat 6 ciri yang mewakili ciri ibu bapa yang mengamalkan gaya permisif ini. Ciri yang pertama ialah ibu bapa ini mempunyai sikap kawalan yang rendah. Ini bermaksud tiada langsung peraturan atau hukuman yang akan tiada peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh ibu bapa terhadap anak. Ini maksud anak-anak ini bebas membuat apa sahaja yang dikehendaki oleh mereka. Dan yang kedua, ibu bapa ni mempunyai hak tanggungjawab yang sangat tinggi. Ini maksud mereka terlalu mengambil berat tentang anak mereka. Ini sebagai contoh, terlalu mengambil berat tentang anak kan. Sebagai contoh, pada zaman sekarang, kita boleh tengok di laman media sosial seperti Facebook, terdapat setengah ibu bapa yang sanggup menyerang guru kerana anak mereka telah mengadu kepada mereka yang guru tersebut telah mendenda mereka sehingga mereka takut untuk pergi ke sekolah kan. Dan ini amatlah tidak disenangi oleh masyarakat kerana mereka merasakan hak tanggungjawab yang sangat tinggi atau terlalu mengambil berat ni menyusahkan orang di sekeliling. Dan yang ketiga, ibu bapa ni merupakan ibu bapa yang sangat mesra ataupun dengan erti kata lain, mereka ni terlalu berlembut dengan anak mereka. Dan yang keempat, ibu bapa ni mengikut semua kehendak anak tanpa sepangkaulan. Ini maksud semua yang anak mahukan akan dibeli oleh ibu bapa tersebut, dan ini akan membuatkan anak-anak itu menjadi seorang yang manja. Okey, manja. Dan yang kelima, ibu bapa ni akan menjadi seorang kawan berbanding seorang ibu bapa, dan ini akan menyebabkan tiada lagi batas hormat wujud di antara ibu bapa dan anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa ni sudah dianggap sebagai kawan oleh anak-anak itu sendiri. Dan yang keenam, ibu bapa yang mengamalkan gaya permisif ini akan menggunakan prinsip you are the boss sebagai prinsip utama. Ini bermaksud semua perkara akan ditentukan oleh anak itu sendiri, dan ibu bapa ni tidak mempunyai sebarang kuasa atau hak untuk menghalang keputusan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Tengok kepada ciri anak yang dibentuk melalui gaya kepemimpinan permisif ini. Okey, antaranya mereka ini anak-anak ini tidak dapat mengawal diri dan berada dalam keadaan impulsif. Impulsif ini bermaksud kita melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa mengikut dorongan hati. Jadi anak-anak ini akan membuat sebarang keputusan atau tindakan mengikut kata hati dan tidak akan berfikir langsung kesan yang akan mereka dapat sekiranya mereka membuat sebarang keputusan itu. Dan ini akan menyebabkan mereka tidak dapat mengawal diri kerana mereka tidak boleh berfikir secara rasional. Dan yang ketiga, mereka ni merupakan orang yang kurang berdikari, dan ini akan menyebabkan mereka tumbang ambing dalam meneruskan kehidupan tanpa sebarang bimbingan dan panduan daripada ibu bapa. Ini kerana semua perkara yang dilakukan di rumah telah dilakukan oleh ibu bapa sendiri, dan mereka ni tidak akan tahu bagaimana cara untuk berdikari dengan sendiri kerana semua perkara sudah dibuat oleh ibu bapa mereka sendiri. Jadi contoh situasi yang boleh untuk menceritakan lebih ciri ini, sebagai contoh, mereka ini, anak-anak ini dimasukkan ke dalam sekolah berasrama penuh. Mereka kemungkinan tidak akan dapat survive di sekolah berasrama penuh kerana segala perkara di asrama tersebut akan dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Dan anak-anak yang dilahirkan oleh gaya permisif ini, mereka tidak akan tahu bagaimana untuk melakukan semua perkara sendiri, dan itu akan membuatkan mereka rasa tertekan kerana semua perkara seperti mencuci baju, mensetrika baju telah dilakukan oleh ibu bapa. Dan ciri yang keempat ialah mereka ni berkecenderungan untuk bersifat bebas. Kecenderungan untuk bersifat bebas ni bermaksud mereka ni berkemungkinan akan terlibat dengan masalah sosial seperti pengambilan alkohol dan dadah.
Seperti yang anda semua tahu, pengambilan alkohol dan dadah ni sudah menjadi satu kebiasaan di dalam diri masyarakat pada zaman sekarang. Jadi, kita boleh lihat anak-anak ini akan lebih terdedah dengan perkara-perkara seperti alkohol dan dadah. Dan anak-anak yang dilahirkan ini akan mempunyai kemungkinan ataupun peratus yang tinggi untuk terlibat dengan masalah sosial dan menjadi dan berkemungkinan akan menjadi orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Dan yang terakhir ialah anak-anak yang lahir daripada gaya bangsa ni bukan seorang yang kurang menjelajah kerana mereka ni terlalu bergantung kepada ibu bapa mereka itu sendiri. Okey, berdasarkan apa yang telah saya bentangkan tadi, saya rasa tuan-puan mesti sudah tahu dan dapat menganalisis di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan tersebut, yang manakah yang paling efektif dalam membesarkan anak-anak anda. Jadi, apakah gaya kepimpinan yang paling terbaik dalam membesarkan anak-anak anda sekiranya anda ingin melahirkan atau mewujudkan insan yang cemerlang dari segi pelbagai aspek? Ya, betul. Gaya autoritatif merupakan gaya kepimpinan yang paling terbaik di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan tersebut. Hal ini kerana gaya autoritatif ini mempunyai tahap kawalan dan tahap tanggungjawab yang seimbang. Jadi, ibu bapa ni akan mendapat apa yang mereka mahukan dan anak juga akan mendapat apa yang mereka mahukan. Jadi, terdapat rundingan dan toleransi di antara di antara pihak anak dan juga pihak ibu bapa. Ini akan melahirkan keluarga yang harmoni dan juga keluarga yang bersikap positif kerana mereka saling bertegur dan saling membantu dan saling memberi pandangan terhadap segala tindakan yang dilakukan. Jadi, keluarga-keluarga yang mengamalkan gaya ini akan saling memotivasikan diri untuk lebih semangat meneruskan kehidupan mereka. Jadi, sampai saja bersama saya. Okay, surat yang seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya iaitu Aviana Linjanis dengan tajuknya Kemahiran Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal. Bye! Baiklah, kembali lagi bersama saya, Bibi. Seterusnya, kita akan menyentuh topik iaitu intrapersonal dan interpersonal. Apakah yang dimaksudkan dengan intrapersonal? Ronald B. Adler dan George Redman 2006 mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Apakah pula yang dimaksudkan dengan interpersonal? Joseph A. DeVito 2013 menyatakan bahawa komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan juga non-verbal antara dua ataupun lebih daripada dua orang yang saling bergantung antara satu sama lain. Komunikasi intrapersonal boleh dilihat daripada aspek ibu bapa. Kepentingan komunikasi intrapersonal ini ialah ia boleh dijadikan sebagai satu asas untuk ibu atau bapa berkomunikasi dengan anak-anak supaya menjadi lebih mantap dan juga berjaya. Salah satu kemahiran intrapersonal yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah mengenali diri sendiri. Ini bermakna ibu bapa tahu akan kekuatan dan juga kelemahan yang ada pada diri mereka. Yang kedua, ibu bapa perlu mengawal emosi. Kemudian, kita pergi pula kepada komunikasi interpersonal daripada aspek ibu bapa. Kepentingan komunikasi interpersonal ini ialah ia boleh menyemarakkan hubungan ataupun interaksi dengan anak-anak. Salah satu kemahiran interpersonal yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah mendengar secara aktif. Yang kedua, ibu bapa boleh tunjukkan minat melalui isyarat bukan lisan seperti angguk-angguk, kontak mata, dan ekspresi muka. Yang ketiga, ibu bapa boleh bercakap ataupun beri pendapat
jika perlu. Yang keempat pula, ibu bapa perlu bersedia untuk meminta atau menerima pendapat anak, walaupun besar kemungkinan pendapat anak itu adalah berbeza dengan pendapat ibu bapa sendiri. Pendekatan humanistik dan pendekatan pragmatik boleh dilakukan untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dan anak-anak. Komponen utama untuk humanistik ialah bersikap suportif, positif, dan juga saksama. Seterusnya, untuk komponen utama pragmatik ialah keyakinan, kesegeraan, dan juga mengurus interaksi. Antara contoh pengaplikasian intrapersonal oleh ibu bapa ialah ibu atau bapa membuat introspeksi diri dengan meninjau perbuatan dan reaksi hati nurani sendiri. Apa itu introspeksi diri? Introspeksi diri itu bermakna ibu bapa membuat penilaian secara kritis mengenai diri mereka sendiri. Dan pengaplikasian interpersonal pula ialah ibu bapa menanyakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Kami punya pembentangan ini, kami akan menjalankan program keibubapaan ataupun parenting course sebagai salah satu aktiviti untuk menyampaikan bidang keibubapaan ini kepada semua para ibu bapa. Dan objektif parenting course ni adalah untuk mendorong ibu bapa menjadi keluarga sebagai institusi terpenting ke arah keutuhan masyarakat. Dan yang kedua, menyedarkan ibu bapa akan peranan dan tanggungjawab mereka terhadap asasiah dan akademik anak-anak. Dan yang ketiga, membuka minda ibu bapa tentang maklumat-maklumat akan cabaran semasa dalam mendidik anak-anak pada masa kini. Dan yang terakhir ialah ibu bapa dapat memperoleh kaedah-kaedah untuk membina keluarga bahagia dan memahami ciri-ciri keluarga yang cemerlang. Dalam program keibubapaan ini, kami akan menjalankan aktiviti yang berkemungkinan dapat menunjukkan gaya kepimpinan ataupun menunjukkan segala kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam diri ibu bapa tersebut. Antaranya aktiviti gotong royong dan sukaneka. Objektif aktiviti ini adalah untuk menggalakkan interaksi dan ibu bapa dapat mengetahui gaya kepimpinan yang sudah ada dalam diri mereka itu. Jadi itulah kami punya jalannya untuk program keibubapaan ini. Sampai di sini saja Video dan pembentangan Daripada kami, bye!